Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tajuk larangan rasuah bahagian Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 188. Kita mulakan. Larangan rasuah. Sebelum Ustazah terangkan dengan lebih lanjut, mari kita dengarkan surah Al-Baqarah ayat 188. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق الله العظيم. Kita tengok masuk ayat surah Al-Baqarah ayat 188. Wala ta'kulu amwalakum, dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang lain. Bainakum bil batili, antara kamu dengan jalan yang salah. Wa tudlu biha ilal hukami, dan jangan pula kamu memberikan rasuah kepada para hakim. Litakulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi, kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian daripada harta manusia dengan dosa. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahui salahnya. Dalam Al-Quran ni pun Allah dah menceritakan tentang larangan rasuah. Kita diharamkan untuk mengambil rasuah ataupun memberi rasuah kepada seseorang. Kita tengok larangan Allah SWT berdasarkan ayat. Allah SWT melarang manusia mengambil harta orang lain dengan cara berikut. Antaranya iaitu rasuah, riba, judi, salah guna kuasa, merompak, mencuri dan menipu. Ini yang diceritakan dalam ayat Al-Quran. Apa itu rasuah? Iaitu memberi sesuatu benda untuk kepentingan diri sendiri. Riba iaitu faedah dalam kita membuat sesuatu perniagaan. Contohnya, kita meletakkan harga lebih daripada harga asal. Maksudnya kita dah kira semua dalam RM10 harga barang. Tapi kita nakkan keuntungan yang banyak, kita meletakkan lebih daripada tu. Letak dalam RM50. Jadi selebihnya adalah riba. Judi, salah guna kuasa, merompak, mencuri dan menipu. Dan sekarang ni kita akan fokuskan larangan rasuah. Yang saya ceritakan tadi tu, yang Allah melarang manusia mengambil harta orang lain. Maksudnya untuk dapatkan harta orang lain, kita menipu. Nak dapatkan harta orang lain, kita merompak, mencuri. Nak dapatkan harta orang lain, kita gunakan salah guna kuasa. Contoh, kita ni peguam, kita nak harta. Dengan kuasa yang kita ada, kita boleh dapatkan harta orang tersebut. Kita tengok apa pengertian rasuah yang sebenar. Iaitu sebarang pemberian atau suapan yang bertujuan memasukkan kebenaran dan membenarkan kepalsuan. Contoh yang terdekat, contohnya kamu nak seorang tu, kawan kamu nak minta dia pergi beli makanan contohnya. Kamu pun kata, tak apa, kau beli makanan, aku bagi makanan free. Tu antaranya adalah rasuah lah, sebab kita meletakkan syarat untuk dia buat apa yang kita nak. Dan orang yang memberi rasuah salah, dan orang yang menerima rasuah pun adalah salah. Jadi kita kena betulkan niat kita. 4 bentuk kesalahan rasuah. Yang pertama,
menyalahgunakan kedudukan atau jawatan untuk kepentingan tertentu, mengemukakan tuntutan palsu, meminta atau menerima rasuah, menawarkan atau memberikan rasuah. Okay, menyalahgunakan kedudukan atau jawatan untuk kepentingan tertentu, contohnya kita ada kuasa, kita dapat menentukan kalau aku gunakan kuasa tu aku akan dapat hadiah yang diberikan, contohnya. Okay, mengemukakan tuntutan palsu untuk mendapatkan sesuatu benda yang kita ingini. Contohnya, seseorang tu berikan kita 1 juta. Okay, kita pun disebabkan nakkan 1 juta tu, kita mengemukakan tuntutan palsu. Contoh benda tu tak wujud pun, tapi kita wujudkan. Menawarkan atau memberikan rasuah. Macam tadilah Ustazah bagi contoh yang kamu minta kawan kamu beli makanan. Cakap, kalau kau beli makanan, aku bagi duit RM10. Okay, itu dinamakan rasuah. Meminta atau menerima rasuah. Itu pun salah. Okay, ni adalah bentuk kesalahan rasuah yang besar. Kadang-kadang kita tak sedar pun kita ni telah memberi rasuah atau menerima rasuah. Terusnya, kesan perbuatan rasuah. Okay, iaitu Allah SWT dan Rasulnya melaknat pemberi dan penerima rasuah. Orang yang menerima rasuah ni, hidup dia tak akan tenang. Duit yang dia perolehi tu asyik tak cukup saja. Sebab apa duit yang kita terima ni tak dapat keberkatan. Okay, menjadikan individu hilang harga diri kerana perbuatan itu berdosa, menumpuhkan ekonomi negara akibat daripada kuasa pengurusan yang meningkat. Okay, maksud kat sini disebabkan kuasa yang kita ada, kita menerima rasuah, sedangkan benda macam tu tak perlu wujud. Contohnya orang yang kaya nak suatu benda, dia boleh bagi duit dekat orang yang ada kuasa. Tapi orang yang tak mampu, bila tak ada duit, tak dapat peluang lah. Maknanya dapat menumpukan ekonomi negara. Maknanya kesan orang yang miskin pun mula meningkat sebabkan kes-kes rasuah ni. Meningkatkan kes jenayah dalam masyarakat kerana sifat mementingkan diri sendiri. Okay, sebab itulah bila kita rasuah ni akan berlakunya kecurian, pembunuhan. Sebab apa? Kita menganiaya orang lain. Sebabkan kita ada duit, kita ada kuasa, kita telah menganiaya orang lain. Kadang kita tak sedar pun apa yang kita buat. Kita nak suatu benda sebabkan kita ada duit, kita boleh je bagi orang duit untuk kita dapatkan apa yang kita nak. Tapi sedangkan orang yang sangat memerlukan benda tu, dia tak ada duit, tu yang menyebabkan berlakunya jenayah. Contohnya, orang tu nak dapat kerja. Si A, orang yang kaya, dia nak dapat kerja, dia boleh bagi duit dekat orang yang handle bahagian pengambilan kerja. Tapi B, orang yang miskin, dia hanya mampu untuk pergi interview, jawab exam untuk dapatkan kerja. Bila orang, sedangkan yang ini tak layak, yang B tu layak. Jadi kita kena berhati-hati. Okay, jangan mementingkan diri. Rezeki Allah ni luas. Okay, jangan kita nakkan suatu benda, kita nak dapatkan suatu benda, kita rasa benda tu kita perlu dapat, tanpa kita memikirkan, sedangkan kita tak layak pun untuk dapat benda tu. Sedangkan orang yang lebih layak tu, kita perlu bagi peluang. Okay, jangan gunakan kepentingan yang kita ada untuk kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Apa pengajaran yang kita dapat dalam surah Al-Baqarah? Sebagai umat Islam, kita hendaklah mencari rezeki yang halal agar tidak menyalahi syariat Islam. Rezeki Allah ni luas. Kita tak akan miskin kalau kita mengikut syariat Islam. Kalau kita akan miskin bila kita tidak mengikut syariat Islam. Kita banyak duit tapi miskinnya adalah miskin adab, miskin ketenangan, miskin keharmonian. Sebab apa? Sebab kita punya cara ni menyalahi syariat Islam. Kalau kita tengok, kita buat perbandingan orang yang mengikut hidup cari Islam dengan orang tidak ikut cari Islam, apa yang kita nampak? Okay, kita dapat menilai sendiri. Okay, seterusnya sebagai umat Islam, kita hendaklah
menjauhkan diri daripada memberikan rasuah supaya kita tidak menzalimi diri dan masyarakat. Sebagai umat Islam, kita hendaklah mengelakkan diri daripada melakukan sumpah palsu untuk mendapatkan kepentingan tertentu. Okay, sampai sini saja. Semoga video ini bermanfaat untuk anda semua. Jangan lupa jawab soalan yang diberikan.